Kenapa tak ada? Kenapa ada? Kenapa ada kalau ada mana? Ya. Kenapa tuan-tuan? Cuba fikir dulu ya. Okey. Cuba tengok tuan-tuan. Okey, tengok dulu. Saya nak cuba tuan-tuan fikir ya. Kita dah belajar, apa syarat maf'ul yang kita belajar tadi? Apa syarat maf'ul yang kita belajar tadi? Dia mestilah kalimah isim. Ya, kita dah bagi tahu tadi kan, isim kan? Mesti kalimah isim. Betul? Okey. Isim tersebut mesti berbaris apa tuan-tuan? Macam tersembunyi aja. Okey, jawab lagi. Isim tu mesti berbaris apa? Mestilah berbaris atas. Betul tuan? Isim itu mesti berbaris atas. Okey, perhati. Saya tak nak ambil masa panjang tuan. Takut nanti tak sempat ya. Kalau sepatutnya saya kena tanya banyak soalan ni ya. Nak suruh tuan-tuan nampak. Tapi tak apalah, kita ada skip kan tuan ya. Kita skip apa yang tak perlu ya. Okey, tengok fokus tuan. Fokus tuan. Baik. Sekarang, apa syarat nak jadi maf'ul tadi? Ya. Fa'il kita dah selesai, fi'il dah selesai. Sekarang maf'ul ni tuan. Maf'ul syaratnya kita dah bincang tadi, mestilah kalimah isim. Betul? Isim tersebut mesti berbaris apa? Mesti berbaris atas. Baik. Cuba tengok selepas kul. Selepas kul tu tuan. Bermula daripada siru sampai kalimah al-ardi. Siru sampailah kalimah al-ardi tu tuan. Perhati betul-betul tuan. Ada ke tidak isim yang berbaris atas? Tanya dulu. Saya nak tanya dulu. Nak suruh fikir dulu. Boleh? Baik. Kalau tuan-tuan lihat pada kalimah siru, berjalanlah oleh kamu. Dia kalimah apa? Dia adalah kalimah fi'il. Maka dia tak boleh jadi maf'ul. Sebab syarat untuk menjadi maf'ul mestilah kalimah isim. Betul tuan-tuan? Baik. Kalimah selepas siru, kalimah fi, terjemahannya di. Kalau saya tanya, confirm tuan-tuan akan jawab, dia adalah kalimah haraf. Betul tuan-tuan? Dia adalah haraf apa? Dia adalah haraf jar tuan-tuan. Ya. Dia adalah haraf jar. Jadi haraf pun tidak boleh jadi maf'ul pada malam ini. Betul tuan-tuan? Baik. Al-ardi. Al-ardi ya. Al-ardi boleh tak jadi maf'ul pada malam ni? Pun tak boleh. Walaupun memang dia kalimah isim, tapi al-ardi hujungnya baris apa? Al-ardi hujungnya berbaris bawah. Maka boleh tak jadi maf'ul? Tak ada maf'ul kita pada malam ini. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang. Apa yang tuan-tuan kena faham dulu pada malam ini? Malam ini memang tak ada maf'ul tuan-tuan. Malam ni memang tak ada maf'ul. Boleh? Sebab apa tak ada maf'ul tuan-tuan? Sebab dia tidak ada kalimah isim yang berbaris atas selepas kul. Sebab kita dah belajar maf'ul mestilah isim yang berbaris atas, ya. Dan kita dah bahaskan satu persatu tadi, siru, fi dan juga al-ardi tidak menepati syarat kita pada malam ini. Itu yang pertama yang tuan-tuan kena faham. Boleh? Baik. Sekarang, kalau tuan-tuan tengok ayat kita ya, saya tak habis lagi. Habis yang ni baru kita lihat tuan-tuan. Tengok tuan-tuan. Kalau tuan-tuan lihat pada ayat kita tadi, seolah-olah kita bincang kul saja. Betul tuan-tuan? Bermakna kalau kita baca tuan, kul saja, kul. Katakanlah oleh engkau. Jadi ayat kita pada waktu itu tergantung ke tak tergantung? Cuba jawab tuan-tuan. Kul saja tuan. Tiba-tiba saya masuk tuan, kul. Katakanlah oleh engkau. Ya. Katakanlah oleh engkau. Siapa yang kata tadi? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata apa? Betul tuan? Maka waktu itu akan tergantung ke tak tergantung tuan? Sebab kita kalau nak cari maf'ul, memang maf'ul tak ada dah tuan. Maf'ul tak ada tuan. Sebab tidak ada isim yang berbaris atas. Betul tuan? Jadi macam mana kita nak bahaskan ayat ni tuan? Ya. Baik. Itulah perbahasan kita pada malam ini. Tuan-tuan kena tengok tuan-tuan. Okey. Jadi tuan-tuan, apa yang tuan-tuan kena faham pada malam ini? Ya, saya nak jelaskan pada tuan-tuan. Faham tuan-tuan? Secara asasnya tuan, ya. Setiap kali jumpa jumlah fi'liyah, cara nak faham, cari fi'il, fa'il dan juga maf'ul. Betul tuan? Itu yang selalu kita buat. Betul? Baik. Tapi masalah pada malam ini, cuba tengok ya. Malam ini kalau kita gunakan kaedah yang asal ini tuan-tuan,
maka tuan-tuan tidak akan faham dengan sempurna ayat kita. Betul tuan? Sebab seolah-olah ayat kita tergantung apa yang Nabi Muhammad kata. Betul tuan? Baik. Jadi waktu itu kita ada kaedah yang lain sebenarnya tuan. Tengok tuan. Tengok tuan. Ini khusus untuk kalimah ni saja ya. Okey, tengok tuan. Kaedah yang baru pada hari ini tuan, satu bentuk yang baru yang tuan-tuan perlu faham pada hari ini untuk menyelesaikan masalah ayat kita pada malam ini. Sebab kalau tuan-tuan pakai kaedah yang ni, confirm tergantung. Jadi apa kaedah yang lain? Tengok dekat depan tuan. Perkara yang pertama yang saya nak jelaskan pada hari ini, tuan-tuan, ada beberapa pattern-pattern ayat yang tuan-tuan dah belajar, yang tuan-tuan akan jumpa dalam Al-Quran. Boleh? Okey, saya akan buat kesimpulan dekat sini. Tengok tuan-tuan ya. Okey, tengok tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan. Tuan-tuan dah belajar dengan saya apabila dimulai dengan kalimah isim, kita panggil dia jumlah ismiyah. Betul tuan-tuan? Jumlah ismiyah, tuan-tuan kena cari subjek dan predikat. Betul? Subjek dan predikat. Itu yang pertama tuan-tuan. Baik. Yang kedua tuan-tuan, tuan-tuan ada pattern yang kedua apabila dimulai dengan kalimah fa'il, kita panggil dia jumlah fi'liyah. Betul tuan-tuan? Jumlah fi'liyah tuan-tuan dah faham selalu, kita dah praktik kena cari apa? Kena cari fa'il, fa'il dan juga maf'ul. Kita ada tiga perkara kan? Baik. Yang seterusnya. Yang ketiga tuan-tuan. Tuan-tuan dah belajar juga dengan saya apabila jumlah itu dimulai dengan pasangan jar dan majrur. Ya. Kita dah belajar kan? Apabila dimulai dengan pasangan jar dan majrur, maka subjek ataupun fa'ilnya akan berada di belakang. Ya, subjek ataupun fa'ilnya berada di belakang. Boleh tuan-tuan? Dan waktu itu akan ada terjemahan hanya tuan-tuan. Ya, yang tu pun kita dah belajar kan? Baik. Yang ketiga tuan-tuan, yang keempat tuan-tuan. Hari ni kita belajar, baru saja belajar tuan-tuan. Untuk kalimah qala, yakulu dan juga kul. Ya. Tiga kalimah ini tuan-tuan, apabila tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, apa yang tuan-tuan kena buat? Cari fa'il dulu. Kemudian cari apa? Cari dialog. Boleh tuan? Ini empat perkara yang saya cuba tunjuk pada tuan-tuan. Kemungkinan ayat yang tuan-tuan akan jumpa dalam Al-Quran. Boleh tuan-tuan? Cuma yang paling banyak yang tuan-tuan akan jumpa dalam Al-Quran, nombor 1 dan juga nombor 2 sahaja. Itu paling banyak tuan-tuan. Sebab itulah kita tekan daripada awal-awal. Secara asasnya nombor 1 dan nombor 2. Boleh? Adapun nombor 3 dan juga nombor 4 ini adalah jarang-jarang. Tapi paling-paling kurang tuan-tuan kena tahu pada malam ini. Baik, tulis di ruangan komen. Faham ke ulang? Tulis di ruangan komen. Siapa yang bagi emoji marah tu? Siapa yang marah dekat saya? Tolong bagi komen supaya saya tahu apa masalah kita, ya. Jangan buat emoji marah saja. Tapi saya tak tahu masalah, ya. Bagi tahu apa masalah kita. InsyaAllah kita cuba bagi dah. Tak faham, bagi tahu, saya ulang. Boleh? Cuma saya akan tengoklah siapa yang tanya soalan tersebut. Sebab saya tahu tuan-tuan semua daripada kelas yang mana. Boleh? Itu ya. Jadi orang yang bawah daripada kelas tuan-tuan memang tak akan dapatlah, tak faham dululah apa yang kita belajar, ya. Tapi orang yang dah tinggi daripada kita, confirm dia akan faham apa yang saya terangkan pada malam ini. Cuma saya nak minta terutamanya Masjid As-Sabirin. Peserta kita dekat Masjid As-Sabirin dan juga Masjid Taman Ceras Jaya wajib faham empat perkara ini yang mana tuan-tuan akan jumpa dalam ayat kita tuan-tuan. Ya.
Okey, alhamdulillah semua kata faham ya. Jadi selepas ni tuan-tuan kena beringatlah. Jangan tengok ada nombor 1, nombor 2 saja. Ada kemungkinan nombor 3 dan juga nombor 4. Nombor 3 apabila dimulai dengan pasangan jar majrur, dan yang keempat ialah apabila dimulai dengan kalimah qala yaqulu kul ya. Okey. Tuan Muhammad Asyad ulang sedikit ustaz, terutamanya kaedah yang ketiga. Baik, kaedah yang ketiga ya. Kaedah yang ketiga, nasihat saya yang pertama untuk Tuan Muhammad Asyad. Yang pertama, rujuk pada ayat yang ke-18. Rujuk video kita ayat yang ke-18 bahagian yang kedua. Ayat yang ke-18 bahagian yang kedua. Boleh? Okey, saya ulang secara ringkas saja ya. Jadi ayat kita tuan-tuan untuk yang ketiga. Yang ketiga ya. Apabila jumlah itu dimulai dengan pasangan jar majrur. Jar majrur saja. Jadi waktu ini tuan-tuan, ketika mana kita jumpa haraf jar saja. Haraf jar saja tuan-tuan. Haraf lain kita tak nak tengok tuan-tuan. Haraf lain abaikan semua. Tapi apabila dimulai dengan haraf jar, maka waktu itu wajib tuan-tuan ambil kira. Hanya haraf jar saja. Boleh? Baik. Tapi tuan-tuan, walaupun dimulai dengan haraf jar, dia masih lagi terikat dengan kaedah yang pertama dan juga kaedah yang kedua. Dia tetap di antara dua. Sama ada kita namakan dia jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Boleh? Cuma nombor 1 dengan nombor 2 tu mudah. Sebab dimulai dengan kalimah isim, jumlah ismiyah lah. Dimulai dengan fi'il, jumlah fi'liyah lah. Tapi nombor 3 ni tuan-tuan, apabila dimulai dengan haraf jar, cara tuan-tuan nak tahu dia jumlah apa, tuan-tuan mesti lihat selepas pasangan jar dan majrur. Boleh tuan? Jar dan majrur. Kalau selepas pasangan jar majrur itu tuan-tuan jumpa isim dulu, maka dia jumlah ismiyah lah. Kalau tuan-tuan jumpa pasangan jar majrur selepasnya adalah kalimah fi'il, maka dia jumlah fi'liyah lah. Sebab itulah kita bagi tahu tadi, apabila tuan-tuan jumpa jumlah yang istimewa yang dimulai dengan pasangan jar dan majrur, subjeknya ataupun fi'ilnya yang asal berada di depan, dia akan ada dekat belakang pada waktu itu. Boleh tuan-tuan? Saya harap menjawab soalan untuk Tuan Muhammad Asyad ya. Kak Rohana sabar dulu. Kak Rohana kena follow dulu kelas kita. Boleh? Kita tak boleh bagi lagi untuk permulaan. Boleh? InsyaAllah harap-harap tuan-tuan jelas. Okey, dah selesai.